Okay, kalau tak salah cikgu kita stop sampai sini. Tulis segmen kod Python dengan menggunakan operator matematik. Okay, ramai yang dah hantar lah hasil kerja ni. Okay, hari ni kita akan lihat pula macam mana kita nak isytihar pemboleh ubah float. Pemboleh ubah float, kita lihat kat sini. Okay, float kita tahu dia adalah satu, cakap apa satu jenis data yang jika dalam bentuk nombor yang ada perpuluhan. Okay. So untuk float, macam mana kita nak isytihar pemboleh ubah float, awak lihat kat sini. Okay, di mana kita nak isytihar data float, nombor 1. Okay, ini kita isytihar lah pemboleh ubah sama dengan 1.05. Dia lebih kurang dia macam integer, tapi dalam bentuk perpuluhan. Okey, sama juga dengan nombor 2 kat sini. Sama dengan 4.03. So hasil tambah bagi nombor 1 dengan nombor 2, kita akan dapat yang inilah. So cikgu nak awak buka Python macam biasa. Okey, Python. Okey, Python. Macam biasa, Python IDLE, Python. Okay, macam ni. Okay, kemudiannya kita akan cubalah isytihar pemboleh ubah macam cikgu ni. Okay, ini untuk data type jenis float. Okay, bukan yang ini, klik file, klik new file. Macam tu. Okay, kemudiannya kita akan type lah. Okay, nom 1 sama dengan 1.05, nom 2 sama dengan 4.03, dan juga kita tengok dia punya proses, iaitu dia punya rumus dia lah. Hasil sama dengan nom 1 tambah nom 2, dan kemudiannya kita nak lihat berapakah hasil tambah bagi kedua-dua nombor tersebut. Okay, so apa yang cikgu dapat dekat sini? Cikgu dapat 5.08. Okay, sekarang ni cikgu nak awak buat dalam bentuk dalam perisian Python. Okay, ini cikgu punya kod arahan lah. Kalau siapa yang dah siap boleh share dalam Telegram untuk kita semak sama-sama. Okay, nom 1 sama dengan nom 2. Ni kat sini kita nak cari hasil tambah bagi dua nombor. Simple je, sama macam integer. Okay, float dengan integer ni lebih kurang sama. Okay, kalau awak tambahkan buat operasi antara nombor integer dan juga nombor float, tak ada masalah sebab dua-dua adalah nombor. Okay, cuba buat yang ini. Nanti kita akan bagi satu latihan untuk awak laksanakan proses antara dua data type ini. Okay, siapa yang dah siap boleh share dekat dalam Telegram. Okay. Okay, macam Aina boleh buat guna telefon lah Okay, ini dia punya rumus dia ni. Isytihar data float. Okay, hashtag, mesti ada hashtag kat atas ni untuk notes. And then kat sini cikgu isytihar lah pemboleh ubah untuk nombor pertama dan juga nombor kedua. Kemudiannya cikgu nak dia print hasil daripada proses yang ke atas ni. Cikgu nak join join. Siapa ni? Nanti kita akan buat lah, tengok macam mana. Kenapa Cikgu Miza kata tadi boleh buat proses antara dua data type, iaitu data float dengan data integer. Ini tak ada masalah. Okay, bagus ni. Siapa? Anas siap dah. Okay, ini bukan latihan tau. Ini just cakap apa, cakap intro lah untuk data float punya isytiharan pemboleh ubah. Okay,
So bagus Anas. Okey. Yang lain boleh buat. Okey, sebab cikgu nak bagi satu lagi soalan yang lain. Soalan yang lain di sini. Okey, awak buat dulu dan siap awak hantar. Sekurang-kurangnya ada 5 orang lah dah hantar kat Telegram. Sebab benda ni simple. Awak kalau tak kuat untuk tahun ni, awak akan teruklah untuk next year. Cari hasil Betul nak berikut. Okey. Nombor satu. Masuk. Nombor satu. Darab nombor satu sama dengan dengan 3 nombor 2 sama dengan ini soalan nombor 1. Sebelum buat yang ini, okey, soalan nombor 1, cari hasil darab bagi 2 nombor berikut. Okay, sangat-sangat mudah. Ini baru yang mudah. Kita nak bagi soalan susah sikit lah melibatkan aplikasi hashtag kat sini. Itu soalan nombor 1. Siapa dah siap boleh hantar dekat dalam Telegram. Okey, soalan nombor 2. Cari bagi segi 4 di mana panjang nama file ni nama apa? Apa dia? Nama file ni nama apa? Nama file tulis latihan float 1. Nanti float 2. Float 3. Awak ikut sebab yang ni masih lagi dalam float soalan cari luas bagi segi 4 tepat di mana panjangnya sama dengan 9 dan lebarnya adalah dan lebar adalah 5.8. Ini soalan nombor 2. Kita tak ada hashtag Ini soalan nombor 2 dan soalan nombor 3.
Okey. Settle untuk 3 soalan. Okey, soalan nombor 1 cari hasil darab. Dia bagi 2 nombor. Okey, di mana kat situ kita ada nombor integer dan juga nombor float. Okey. Yang kedua, kita nak cari luas bagi segi 4 tepat di mana dia dah bagi panjang. Panjangnya adalah 10 mm dan juga lebarnya adalah 55.8 mm. Nampak dia dah ada aplikasi kat situ tau. Dan soalan nombor 3, kita kena cari luas bulatan di mana dia beri jejari adalah 9.6 mm. Kita nak buat satu cara lah, bagi ketiga soalan. Okay, simple je. Tengok ada yang dah hantar ke dekat dalam Telegram. Okay, Aisyah turun. Okay, print hasil, kita tengok next. Okay, 5.08. Okay, bagus Aina. Sekarang ni ada 2 orang. 2 orang dah hantar. Okay, cikgu nak join. Okay, join. Azman dah ada belum kat kami? Ni terus aplikasi sebab untuk data nombor integer dengan float ni dia banyak lah aplikasinya. Setakat tambah 2 nombor kan, it's very simple. Tapi this one is Cikgu, kita buat aplikasi. Ya. yang soalan 2 tadi. Okay. Jadi soalan 2. Ini cikgu tulis je dekat dalam Python ni. Actually sepatutnya awak kena salin tau benda ni sebab nanti bila exam dia minta awak tuliskan balik atur cara tu. So bila kita tekan run kita tak nampak lah hasilnya. Tapi kita kena predict apakah dia punya kod atur cara. Soalan nombor 2 dan juga soalan nombor 3.
Since kalau awak tak datang minggu lepas memang problem lah untuk minggu ni. Okey, untuk soalan nombor 1, kalau kita tak panggil ni awak tak hantar lah. Bila ni cikgu nak minta Aida hantar soalan nombor 1, hantar dekat Telegram. Soalan nombor 2, cikgu nak minta Safwa. Soalan nombor 3, cikgu nak minta Wafa. Soalan nombor 3 adalah Wafa. Okay. Soalan nombor 3 Wafa. Soalan nombor 2 Safwa. Soalan nombor 1 Aida. Terus hantar dalam Telegram. Okay. Sebab lepas ni kita memang nak buat satu-satu lah latihan untuk benda macam ni. Cikgu. Telefon tak ada ke Faris? Telefon? Boleh download Faris? Boleh download and then boleh install dekat dalam komputer. Sebab Python ni tak perlukan spek yang tinggi, adik guna. Okey, sekarang Faris pakai apa? Okey lah. Tak dapat buat. Komputer. Kalau komputer boleh buat, awak boleh install Faris. Awak install je dulu. Install pakai dekatnya python.org and then awak download yang latest version. Kalau tak awak tak dapat apa-apa lah hari ni. Okay. Macam Aina tak ada komputer, dia boleh pakai telefon. Sebab kita ada option lain. Okay. Cuba install. Cikgu, saya soalan 2. Ya, betul. Soalan nombor 3, Wafa. Cikgu harap Wafa ada lah kat dalam ni. Okay. Azhar, dah siap Azhar? Soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Saya dah send. Okey, Safwa dah siap. So soalan nombor 1 tadi Aida Aida. Salah pun tak ada masalah Aida. Kau jangan takut sangat. Okey. Don't worry, cikgu tak marah. Okey. Okay, Safwa dah hantar soalan nombor 2. Soalan nombor 1 Aida, soalan nombor 3 Wafa. Wafa. Harap Wafa ada lah dalam ni. Wafa ada kat situ. Okey, soalan nombor 3 Wafa. Cikgu nak tengok kekreatifan awak buat macam mana soalan nombor 3 tu Wafa. Okey.
Nama dia apa nama dia? Python. 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 .org. Okay, kita lihat siapa punya hasil nombor 1. Nombor 1 Aida ada tak ni Aida? Takkan makan lagi Aida? Aduh, cikgu pun lapar juga Aida. Okay. Cikgu saya soalan. Okay. Kita dua RG. Okay. Siapa dapat 5022. Okay, hasil sama dengan okay, bagus. Okay, ni aplikasi je. Ni apa ni? Nombor darab. Ini soalan nombor 1 siapa? Okay. Nombor 1, nombor 2. Okay. Dekat sini, okay, semua boleh lihat dulu apa yang cikgu nak cerita sikit pasal software punya jawapan lah. Yang lain boleh lihat. Okay. Ambil gambar dulu. Okay. Okay, nak komen lah. Jawapan tu dah dapat, tapi betul ke cara software ni? Soalnya hampa tengok dulu cikgu nak buat macam mana. Okay, saya software. Hampa punya tulisan kecil kan. Nanti cikgu ajar macam mana nak besarkan dia punya font dia tu. Okay. Tajuk soalan kita dekat sini dia minta luas bagi segi 4 tepat. Okay, so kalau awak lihat dekat sini segi 4 tepat. Okay, macam ni segi 4 tepat. Alah. Okay, tadi dia kata panjang dia 90. Okay, manakala lebar dia adalah 55.8. Betul tak? Okay, lebarnya. Okay, panjang dia 90 mm, lebar dia 55.8. So, sekarang ni sofa istihar macam ni.
Nombor 1 sama dengan 90, nombor 2 sama dengan 55.8. Bila diisytihar tu, okey je lah kan, dia dapat, dia punya output dia 5022.0. Tapi dekat sini kita nak minta, kita nak suruh dia cari luas bagi segi 4 tepat. Tapi dekat sini bila dia isytiharkan, dia tidak menggambarkan bagi segi 4 tepat. Okey. So sepatutnya nombor 1 ni dia tak boleh buat tulis nombor 1 lah. Okey. Apa yang dia kena buat adalah tulislah macam ni. Panjang. Sama dengan 90. Okey. Nombor 2, kita tak boleh tulis nombor 2, kita tulislah lebar. Baru dia menggambarkan bagi sebuah segi 4 tepat. 55.8. Macam tu. So hasil tu macam mana? Sebelum ni kita tu cari hasil tambah, hasil tolak, hasil darab kan. Tapi ini berkaitan dengan rumus luas segi 4 tepat. So awak boleh tulis macam ni. Luas segi 4 tepat. Macam tu. Baru dia menggambarkan proses apa. Kalau awak tulis macam ni, dia tak clear tau. Ini hasil darab bagi nombor ke? Okay, dia macam jadi confused bagi pengatur cara sendiri. So, waktu tu bila kita isytihar dia, kita kena isytihar menggambarkan bagi apa yang kita nak buat. Okay? So, kat sini tulislah panjang, darab, lebar. Macam tu. So nanti kita nak print apa? Kita tulislah kat sini. Print. Kita nak print luas segi 4 tepat. Tulislah balik. Luas segi 4 tepat. Dia mesti sama dengan atas. Kalau tak, nanti dia tak keluar. Okay? Nampak? Very very simple. Dia kena menggambarkan dia punya proses itu. Dia punya objektif apa yang awak nak buat sebenarnya. Okay? So ini adalah komen cikgu. Dia punya output is betul, tapi untuk mengisytiharkan dia tak berapa clear kat situ. Okay? Okay, ada apa-apa pertanyaan? Ni Safwah je lah hantar. Yang lain tidur ke apa ni? Tak hantar lagi ni. Okay. Oh, faham. Okay, bagus. Cikgu pakai IDLE ke? Ya, betul. IDLE. Python IDLE. Dia mesti keluar tu warna putih background dia. Kalau dia keluar warna hitam, maknanya itu bukan IDLE. Okay, itu Python punya shell. Okay. Yang lain macam mana? Aina dah siap ke soalan nombor 3? Wafa? Dah. Okay, cuba Aina share kejap dekat dalam Telegram. Nak tengok sekejap dia tak. Okay, betul tak cara Aina? Aina ni isytihar. Okay, apa masalah kat sini Aina? Oh, ni soalan nombor 1 Aina. Dia bagi nombor 1, nombor 2. Okay, panjangnya 90. Okay, panjang okay macam ni, bagus. Okay, kalau boleh hasil tu tulislah luas segi 4 tepat. Okay. Okay, kat sini jawapan daripada Aina. Okay, bagus. Kat sini cikgu nak tegaskan, okay, di mana rumus-rumus kita tak bagi. Rumus-rumus kita tak bagi. Di mana awak kena ingat sendiri. Rumus luas prisma, isi padu semua kita tak bagi. Awak kena ingat sendiri. Okey. Kita lihat Aina punya tadi. Okey. Hasil sama dengan pi darab jejari. Okey, kita snap gambar jawapan Aina ni lah. So maybe yang lain Wafa pun maybe dia tak ada idea.
Okay. Ini kita masih lagi tak melibatkan string, baru melibatkan integer dan juga float. Okay. Ini Aina punya jawapan. Okay. Dan tambah satu lagi. Aina tak ada komputer pun boleh buat. Okay. Tak ada masalah benda tu. Kita tengok, kita snap lah gambar ni. Kita komen sikit kan. Pantas dia buat. Okay, sekarang kita ambil soalan nombor 1 tadi. Nombor 1 simple tahun depan takkanlah cikgu nak bantu lagi, benda ni basic tau. Okay, kita lihat dekat sini. Soalan nombor 1. Nombor 1, okay, bagus kat sini. Nampak? Nombor 1 dengan nombor 2. Okay, hasil dia dapat 7.09. Bagus. Okay, kat sini seterusnya kita lihat yang nombor 2. Nombor 2 tadi jawapan sama macam Safwa. Okay, betul sini dah betul, sini dah betul. Lepas tu duduk kat sini. Kita tukarlah kepada luas segi 4 tepat. Macam tu. Supaya orang yang buat atur cara, yang continue atur cara awak tu, dia faham apa yang awak nak buat sekarang. Okay? Kalau kat atas ni macam ini, dekat sini pun kena sama. Okay, good job Aina. Okay, kita tengok pula soalan nombor 3. Cari luas bulatan diberi jejari 9.6 mm. Okay, kalau awak tahu dia punya rumus, okay, luas bulatan, okay, tak boleh ada jarak, okay, sama dengan pi j kuasa 2. Okay, so ini semuanya dalam bentuk darab. Kalau Aina buat macam ni pun tak ada masalah. Okay, so kita kena lihat kat sini pi j kuasa 2. Awak boleh buat macam ni. Ni pi di darab. Ni jejari. Macam mana nak buat kuasa? Awak boleh buat macam ni. Jejari macam ni kuasa 2. Kalau jejari kuasa 5, awak buat macam ni juga. Okey, star ni merujuk kepada kuasa. Okey. So kat sini Aina dia buat, okey, di mana diisytiharkan pi dahulu. Pi sama dengan 3.142. Ni pun jangan tak tahu pula 3.142 ni memang nilai bagi pi. Okey, diisytiharkan juga jejari. Okey, kat sini bagus. Jejari sama dengan 9.6. Kemudian ni dia buatlah rumus kan. Rumus kat sini sepatutnya dia tulis apa? Luas bulatan. Bukan tak betul tadi tapi tak clear. Okey. Luas bulatan sama dengan pi darab jejari darab jejari. Jejari darab jejari yang Aina buat ni lebih kurang sama lah. Okey. Sama juga. Jejari kalau kuasa 2 sama juga macam ni. Atau pi darab jejari darab jejari. Jejari darab jejari tu dia samalah dengan jejari kuasa 2. Okay. So Aina dapat macam ni, dia akan print hasil and then jawapan yang awak perolehi adalah 289.56672. Okay, this one kita tak setting lagi berapa dia punya titik perpuluhan yang kita terima jawapan dia. Macam ni pun dah okey. Okay. Clear tak Aina? Sebanyak Aina punya. Okey, yang lain boleh lihatlah macam mana kita punya kod yang ini cikgu akan sharekan dekat dalam Telegram. Okey. Okay. So one more thing.
Soalan yang terakhir. Azhar siap dah Azhar? Dah. Nanti hantar awak buat dalam ni, buku pun tak ada. Sebab kita perlu tunjukkan ini sebab awak kena tahu macam mana nak solvekan soalan ni. Cari purata 3 nombor berikut. Okay, start. Okay. Nombor 1 sama dengan 3. Nombor 2 sama dengan 10.5. Nombor 3 sama dengan 213.3. Ini yang kita nak cari purata 3 nombor berikut. Macam mana kita nak cari purata bagi 3 nombor tersebut? Okey, tapi sebelum tu kita nak tahu jugalah apakah rumus bagi purata. Benda ni basic tapi biasanya pun awak tak ingat. Okey, bismillah. Okay. Apakah rumus bagi purata bagi 3 nombor? Apakah purata bagi 3 nombor? Cerita sikit kat cikgu. Apakah rumus dia? Okey, cikgu nak minta Asia. Asia, apakah rumus bagi purata? Asia? Ada tak Asia? Tadi rasa macam dia in tadi. Dah siap, tinggal nak hantar kat Telegram. Okey. Asia jarang dia tak bercakap tapi dia tak ada tu lah. Ada. Makan kot. Syamira ada Syamira? Ya. Syamira, apakah rumus bagi purata? Untuk soalan nombor 4 ni. Soalan nombor 4. Apakah rumus purata? Cikgu suruh buat ni. Zarfan ada tak Zarfan? Seminggu lepas dia tak datang. Zarfan? Ada. Macam mana nak? Apakah rumus bagi purata? Kat sini dia suruh cari purata 3 nombor. Apakah rumus yang kita perlu gunakan? Tambah semua bahagi bilangan, okey. So kat sini rumus dia betul kata Zarfan. Thank you so much. Tambah semua. Nombor 1 tambah nombor 2 tambah nombor 3. Ini dia punya rumus. Okey, kena tambah yang ni dulu baru bahagi 3. Sebab apa bilangan dia? Dia ada 3 bilangan nombor kat situ. Okey, kalau dalam bentuk Python, okey, macam mana awak nak menzahirkan rumus ini? Okey, so cikgu nak tengok dulu kreativiti awak. Macam mana awak buat? Okey. Nombor 1 tambah nombor 2 tambah nombor 3. Okey, dia punya rumus bukan hasil lah. Mestilah purata kan? Purata sama dengan apa rumus dia. Ini kita nak tengok print purata. Okey, apa ni masuk lagi? Okay. Macam mana awak nak buat benda ni? Okey, kalau siapa yang dah siap, boleh share dekat dalam Telegram. So nanti cikgu boleh notice. Okey, cepat sikit lah. Kalau tak kita lambat. Ni dah pukul 8.53. Kita lihat sikit.
Letak yang dah siap. Tak kisahlah siapa-siapa. Okey, yang lebar panjang tu okey. Okey, awak kalau awak masalah, kita boleh solvekan sama-sama. Okey, mari kita lihat. Nanti Syamira, selepas ni kita akan lihat awak punya permasalahan. Okey, ni pai macam makanan Wafah. Pai gitu. Okey, dia mesti PI, pai. Okey. 22/7 boleh buat macam ni. Okey, tak ada masalah. Nanti kita akan review balik lah jawapan awak. Okey, Syamira punya masalah nanti kita akan lihat after this. Okey, tapi cikgu nak yang ini dululah. Soalan nombor 4 ini. Kita nak cari purata bagi 3 nombor tersebut. Okey, cikgu dah keluarkan rumus tadi dengan Zarfan. And then cikgu nak awak buat tulis dalam bentuk code segment. Siapa dah siap boleh terus hantar je dalam Telegram, kita akan review. Ada masalah pun kita akan solvekan sama-sama lah. Macam tadi Syamira lambat. Kalau tak nanti di akhir waktu lah nanti kita akan tunjukkan apakah masalah bagi Syamira punya kod atau cara. Okey, siapa yang dah siap boleh hantar dekat dalam Telegram. Okay, ini memang sangat simple lah. Okay, melibatkan data type atau jenis data integer dan juga float. Okay, kalau dah hantar boleh PM lah Okey, kat sini kita lihat dia dah hantar ni, Aina hantar. Tengok pakai telefon lagi cepat daripada pakai komputer. Padahal telefon ni kecil je. Okey. Ini jawapan daripada Aina. Soalan nombor 4 ni. Betul ke jawapan Aina ni? Yang dalam kelas ni senyap aja. Cikgu pun tak tahu awak faham ke tak faham. Ini soalan nombor 4. Okey, yang tak tahu, yang memang tak dah lah semua minggu lepas tak datang kan. So memang awak tak tahu apa minggu lepas kita raya. Okey, so kita lihat kat sini betul tak Aina punya jawapan. Okey, dia dah tulis soalan kat situ. Cari purata bagi 3 nombor. Okey, dia isytiharkan nombor kat sini. Nombor 1, nombor 2 dan juga nombor 3. Okey. Bagus. Dia mesti kena kurungan lah. Okey, kena kurungan. Okey, sebab masa awak belajar dulu sekolah rendah, awak ada belajar ni tau. Ada belajar ke Syamira? Aku nak tanya juga ni. Ada. Before apa Syamira? Mana tahu kan masa sekolah rendah dulu tak sempat belajar. Before apa Syamira? Kalau pernah belajar apa B tu? B stand for apa? Kalau awak tak buat kurungan, dia akan terus tambah tau. Dia akan nombor 3 tu, dia akan bahagi dulu dengan 3. Sebab apa? Dia ikut BODMAS ni lah. B tu untuk apa? BODMAS. Kalau tak ada kurungan memang problem awak punya kod atau cara ni. Okay. B untuk apa? Asyik tanya Aina je kan? Asia ada Asia? Ya cikgu. B untuk apa Asia? BODMAS ni. Okey, BODMAS ni. B ni untuk apa? Stand for apa? Dia sebenarnya turutan semasa kita membuat pengiraan. Apa dulu kita kena buat? Kalau tambah dengan bahagi, dia akan buat operasi apa dulu? Asia. Antara tambah dengan bahagi, yang mana dahulu
proses yang dia akan buat? Tambah dulu ke Tambah. bahagi dulu? Tambah. Bahagi. Siapa punya suara tu? Aisyah ya? Aisyah ya? Samira. Syamira. Dia akan laksanakan proses ini dahulu baru yang ini nombor 1, ni nombor 2. Kenapa diikut BODMAS ni lah? BODMAS tu apa? B tu stand for apa? Bracket. Tahu pula bracket. Bracket is for kurungan. Cikgu, saya guna dalam bahasa Melayu. Kubadi tato. Yelah. Bahasa Melayu kau apa? Kubadi tato. Alah, geli pula rasanya. Apa? Ku? Ku macam ni? Ba. Kubada tato. Ta. To. Tak ada masalah lah. Aku pada tato. Macam lagu apa tu? Ejen Ali ke? Apa tu? Cerita apa benda tak cerita korang ni? Tak apalah. Okey, Kubada tato. Okey, tak kisahlah. Lebih kurang je sebenarnya BODMAS dengan Syamira punya ni. Kubada tato. Okey. Ku for kurungan. Ba untuk apa ni? Bahagi. Darab. Tambah. Untuk tolak. Lebih kurang lah. Okay. So, kalau awak lihat dekat sini, bila kita tengok pada rumus purata, sama dengan nombor 1 tambah nombor 2 tambah nombor 3, dia mesti ada kurungan macam ni. Kemudiannya kita letak bahagi 3. Yang ni betul. Kalau buat macam ni, purata sama dengan nombor 1 tambah nombor 2 tambah nombor 3 bahagi 3. Okay, so dia akan operasi, dia akan buat yang ini dahulu. Ni nombor 1, kemudian ni baru dia tambahkan nombor 1 dengan nombor 2. Macam tu. So jawapan atas dengan jawapan bawah tak sama. Okay, mari kita lihat macam mana cikgu cakap tak sama. Okay, kita buat new file dulu. Okay, beza jawapannya. Okay, contohnya nombor 1, tak boleh huruf besar Nombor 1 sama dengan 5. Nombor 2 sama dengan 3, 10.5. 3. Okay, 10.5. Nombor 3 sama dengan 23.3. Okay, kita nak cari purata pertama. Okay, purata. Okay, sama dengan kurungan nombor 1 tambah nombor 2 tambah nombor 3. Okay, tutup kurungan bahagi 3. Okay, this one is for first atau cara yang cikgu cakap betul tadi. Mari kita lihat yang kedua, benda yang sama tapi kita tak ada kurungan. Okay, apakah hasil dia? Sama atau tidak? Kat sini cikgu save as dulu. Okay, simpan dekat dalam kita punya folder. Okay, purata. Okay, bracket. Okay, save kat situ. Ni purata without bracket. Save as. Tengok dia punya perbezaan dia. Kalau cikgu tak tunjuk ni awak tak tahu. Simpan.
Oh, tak ada print. Maaf. Tak keluar lah kan? Tak ada output. Okay, print. Mesti kurungan. Purata. Itu. Sebelah sini pun sama. Okay, macam tu. Okay, cikgu run dulu yang ni. Okay, ini adalah jawapan yang with bracket. Satu lagi run module. Ini without bracket. Okay, dengan bracket dengan without bracket, nampak jawapan dia berbeza. So yang paling betul adalah yang atas lah. Sebab dia mesti ada bracket. Okay, yang bawah yang ni dia tak ada bracket. So jawapan dia salah. Walaupun dia keluar output tapi dia jadi salah. Okay, kalau salah macam yang ini, dia akan kita panggil dia sebagai ralat logik. Nanti kita akan belajar ralat at the end nanti. Okay, clear tak setakat ni? Clear. Okay, ini with bracket and without bracket. This one is cikgu akan snap gambar lah to make awak clear benda ini. Okay. Nanti bila awak buka balik slide ni, awak tahu. Macam ni. Okay. Board mask apa semua tu lebih kurang lah Ada belajar kata board mask, ada kata kubadatato. Tak ada masalah. This one is betul, this one is salah. Okay. Okay, kita lihat dulu hasil sebab sekarang dah pukul 9.05 minit. Nanti awak tak cukup masa, cikgu pun tak cukup masa untuk next class. Sebenarnya ada banyak lagi kita dah sentuh tapi memang slowly lah secara online ni. Okay, siapa ni Syamira? Okay, mari kita lihat hasil daripada Syamira punya problem ni. Okay, dia dapat output yang salah. Okay, kenapa dia dapat output macam ni? Copy supaya masing-masing tahu lah. Bila keluar masalah macam ni, apa yang kena buat? Okay, jawapan dia dari Syamira. Ni dia kata ada ralat. Okay, semacam kecil je kan. Cikgu pun jadi rabun tak nampak. Okay, panjang sama dengan 10, luas sama dengan 55. Dia keluar warna merah macam ni. Kenapa keluar macam ni? Okay, actually ini ini bila dia keluar perkataan warna merah tu, kita akan indicate atau kita akan dapat kesan itu adalah ralat masa larian untuk perisian Python. Okay, nampak warna merah ni dia keluar. Maknanya dia tak keluar output, dia keluar benda warna merah macam ni. Okay, kita panggil dia ralat masa larian. Okay, mari kita lihat pada kod atau cara Syamira kat bawah ni dia ada problem. Okay, cikgu besarkan sikit lah supaya semua clear. Okay, belah bawah ni. Okay, kawan lihat kat sini panjang sama dengan 90. Okay, betul dah isytihar kat situ. Okay, kat sini dia isytihar luas. Okay, rumus yang kita gunakan adalah luas segi 4 tepat sama dengan panjang darab lebar. Kenapa dia isytiharkan luas dekat sini? Sepatutnya dia kena isytihar lebar. Dia tak ada pula dia punya apa tu? Dia punya warna merah pula dia kan. Okay. Patutnya dekat sini Syamira kena isytihar lebar. Okay, kat sini Syamira kena isytihar lebar bukan luas. So bila kita call balik ke atas, okay, panjang darab lebar. Okay, lebar dia tak jumpa ke atas sebab kat atas ni Syamira isytihar luas bukan isytihar lebar. Okay.
luas ni untuk rumus bawah ni. Sebab tu kat sini ada ralat. Nampak senang je kita nak detect ralat tersebut. Okey? Okey tak Syamira? Okey cikgu, terima kasih. Syamira? Ya saya. Okey. Cikgu dengar aku. Tak ada masalah. Salah pun tak salah pun ya dengar. Okey, salah ke apa? Yang penting kita dapat clear apa kita punya masalah. Okey, ada lagi ke hantar hasil kerja? Okey, Syamira. Okey, 75.6. Bagus. Okey. So hari ni kita just belajar nombor float saja. Next week kita belajar string pula. Kalau boleh cikgu nak cepat sikit lah sebab cikgu nak masuk tajuk input. Okey. So untuk minggu depan, untuk hari ni kita dah habis. Okey, kita belajar float saja. Slide-slide kita belajar hari ni kita akan share dalam grup Telegram. Dah berserta dengan video. Okey. So sebelum cikgu nak akhiri kelas kita, cikgu nak tanya dulu lah ada apa-apa persoalan atau tidak. Sebab ada yang jenis senyap dia senyap, Anas dia hantar dah first. Aida dia datang awal tapi dia senyap aja dalam kelas cikgu. Azman sama juga. Safwa tadi adalah hantar. Aina, Aisyah, Syamira okey, Wafa dah hantar. Yang lain janganlah senyap sebab cikgu tak sure awak faham atau tidak. Okey, bagus. Okey. Itu sahaja. Okey. So, sebelum kita akhiri kelas kita pada hari ini, kita akan kita akhiri dengan bacaan surah Al-As dan juga tasbih kafarah. Okey. So, latihan cikgu akan bagi pastilah sebab lepas ni pun cikgu direct kelas. Okey, untuk kehadiran cikgu nak awak cek dahulu kehadiran kita pada hari ini. Okey. Betul atau tidak? Okey. Ada ke tak ada sebab cikgu dah download awal Okay. So ini kehadiran yang cikgu dapat tadi. Okey, Azhan, Aida Sofia, Ana Zubair, Azman, Dia Batrisha, Zafan, Mawadah, Azmi, Faris, Safwa, Aina, Aishi, Syamira dengan Wafa. Okey, so cukup hari ni semua hadir. Okey. Okey, sebelum kita akhiri kelas kita ada apa-apa persoalan? Tak ada. Tapi sebelum kita akhiri kita nak snap gambar lah untuk okey. Tanpa bukti nanti. Boleh lah. Cikgu pun sebenarnya ada kelas lepas ni. Yes. Okey, so untuk setakat ni nampaknya slowly saja. So cikgu pun tak mengharap di mana kita punya kelas ni kita akan buat secara face to face, secara berdepan sebab sekarang ni pun kes tinggi. Okay, so kita akan belajar macam ni slowly but kalau boleh clear lah so untuk hari ni setakat tu sahaja. Okay.